Kenapa kan? Kenapa pada permulaan zaman Mekah, kenapa mula-mula diturunkan ayat-ayat Makkiyah yang disebutkan ayat Makkiyah? Sebab Cuba kalau tengok dalam masa seminggu, okey, ni antara kerja minggu ni sebabkan kita tak ada usrah minggu ni tak ada usrah, bagi kelonggaran untuk exam kan. Okey, balik nanti sepanjang seminggu ni buka Al-Quran daripada surah Ad-Duha sampai ke An-Nas tu, surah An-Nas Ad-Duha sampai An-Nas, kemudian tengok maksud dia, baca maksud. Sehari satu pun tak apa. Yang penting untuk seminggu ni boleh habiskan tak ada buah. Ya? Tak ada buah ayat tu. Okey, baca. Kalau kata antum bila dia tengok ayat dia banyak betul tentang menceritakan tentang hari kiamat, menceritakan tentang kejadian langit bumi, menceritakan tentang bagaimana kuasa Allah kan. Jadi poin dia sebenarnya ketika mana Nabi Muhammad SAW bila datang ke bumi ni, tujuannya bukannya untuk contoh keadaan anak tu kan, kita tahu riba tu dahsyat kan, sehingga kan kalau kata bila perniagaan satu pihak je akan kaya satu pihak je akan kaya kalau kata Nabi dia datang, dia bawa contoh ajaran sosialis masa tu kan, jadi dia mungkin dah boleh membantras masalah kekayaan tu kan, dia boleh bahagikan kekayaan sama rata kan, tapi ataupun mungkin dia boleh hapuskan perhambaan kan, dia boleh hapuskan perhambaan, tapi benda masalah ini takkan settle kan. Jadi apa yang berlaku kan, bila Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad diteruskan, Islam bawa kepada apa yang pertama sekali, dia tekankan tentang Al-Quran satu kan. Apa ni yang pertama dalam Al-Quran sebelum datangnya syariat? Iqra. Ayat dia pendek-pendek kan. Masa ayat dia pendek-pendek kenapa? Sebab dia nak tekankan bahawa itulah sebagai seorang Islam kita kena pegang kan, dalam akidah tu maksudnya. Dan kata lain, apa yang Islam bawa pada mula-mula ialah akidah kan. Jadi kalau kita tengok kebanyakan ayat yang dalam juzuk 30 tu ialah berkaitan dengan akidah kan. Jadi ana seru kepada Diana juga ikhlas sekalian, banyakkan kita untuk baca tentang perkara-perkara akidah kan. Siapa di sini kalau kata kita tanya kan, contoh tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah, apa beza? Adakah kita boleh menyampaikan dengan baik kan? Adakah kita boleh menyampaikan baik? Itu satu. Kemudian siapa yang contoh yang diuji kan, contohnya semalam bila pergi Yosu tu, anda boleh je memilih contoh untuk tidak semayang kan, sebab segan dengan orang Korea ke apa kan. Ataupun contoh semayang subuh kan, semayang subuh tak nak bangun tak apa, sebab orang Korea kata macam himtoro kan, kroke himtoro himtur gesaro kan katanya kan. Tapi kita sebab atas keyakinan akidah kita tu, maka kita laksanakan perkara tu kan. Jadi dan juga siapa yang tak terliur kalau kita tengok semalam buffet, stik daging kan, bukan daging babi kan, tapi daging ayam, daging lembu kan, stik sekali dengan tulang-tulang. Memang tengok geram kan. Memang tembak sedap kan. Habis dah cik balik lah, ini daripada Itaewon ni, tak apa. Tapi kita sahan sabar kan, laki-laki makan dengan benda yang boleh makan lah, ilmu itu semua kan. Itu sebab apa? Sebab kita perlu ada keyakinan pada akidah kan. Jadi bila apa yang menyebabkan umat Islam pada awalnya sungguh kuat kan, beza kekuatannya dengan sekarang ialah kejayaan akidah dia sangat tinggi. Penekanan tentang syariat datang selepas tu sebab kita kena percaya dulu. Yang contoh kan, kalau kata siapa yang boleh terjun daripada bangunan tu, contoh kan, tengok bangunan belakang kan, yang dia capital kan, agak-agak kita boleh terjun tak? Tak boleh. Tapi kalau dia beritahu okey tak apa, bawah tu ada cushion kan, kalau terjun tak mati tak apa kan. Kalau kita diberikan kepercayaan tu, kita percaya benda tu, kita boleh terjun kan. Contoh siapa yang pernah masuk maraton 10 km, dia boleh masuk, dia boleh habiskan ke tak 10 km tu? Dengar jauh kan, tapi bila kita once dah buat ataupun kita dah percaya bahawa kita ada keyakinan, kita habiskan 10 km. Kalau maraton the last 3 ataupun 2 km itu paling susah. So bila makin dekat dengan line tu, kita nampak garisan penyelamat, itulah yang paling dekat, paling senang
Jadi bila kita ada kepercayaan tu, maka kita boleh laksanakan itu. Ini sama juga. Sebab tu Islam dia datang mula-mula kita kena percaya dengan akidah tu. Kita kena yakin bahawa Allah tu wujud dalam keadaan sekian-sekian. Kan? Allah tu ada kekuasaan dia kan. Allah tu akan membalas setiap kebaikan, keburukan yang kita buat. Jadi kalau kita percaya dengan benda tu, maka benda-benda lain akan datang. Jadi kata kita insya-Allah kita tak akan ada masalah kalau contoh orang Korea kan ataupun orang Islam sendiri tanya, kenapa orang perempuan kena pakai tudung? Soalan yang common kan. Adakah kita ada jawapan tu? Tak ada. Dia tak ada jawapan yang scientific, logik, tak ada. Tapi itu adalah jawapan daripada Quran. Quran kata apa? Wanita kena melabuhkan pakaiannya, melabuhkan tudungnya, menutup tudungnya sehingga ke bahagian ni, dan disebutkan juga orang lelaki ataupun orang lelaki beriman atau perempuan beriman ni kena menundukkan pandangan. Jadi itu yang digariskan oleh Quran. Jadi maksudnya itu apa? Itu adalah akidahan. Jadi sebabkan kepercayaan akidah kita tu, maka kita boleh mengikut arah-arahan tu. Kerana tanpa sebab. Contoh orang Korea sebab kawan lihat tanya kan, kenapa orang perempuan pakai tudung kan? Orang pakai tudung kan? Dia tanya kenapa Amal tak pakai kan? Dia tanya tu kan. Jadi kita nak cakap susah. Jadi kita cakap dia sebenarnya itu kepercayaan yang kita yakin kalau kita buat, insya-Allah itulah kita, maksudnya kita menurut cakap apa yang Allah suruh buat. Jadi itulah ikhwah sekalian. Kalau anda lebih suka kalau antum ambil masa baca tajwid tadabbur Al-Quran. Baca tafsir Al-Quran. Start dengan mula dengan juz 30 ni tu. Okey. Cuba dengan juz 30 ni tu, insya-Allah kita pelan-pelan kita akan faham kan bahawa tuntutan dari Islam tu sendiri tak berat bila kita ada kepercayaan. Okey.